Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Una Omar yang anda kasihi, Sayyidul Fadilah Ustaz Azamir. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih bersama kami malam ini. Ustaz Abdul Halim Abdullah, Jabatan Pusat Isma Pusat, Jabatan Kuasa Isma Seremban, dan juga tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada minggu sudah ataupun usrah yang sudah kita telah pun berkongsi di akhirnya ialah itu perkahwinan Sayyidina Khadijah. Ya, Sayyidina Khadijah. Dan pada kali ini kita masuk sedikit tentang tajuk selepas itu, iaitu pembinaan Kaabah dan tahkim. Tapi sebelum itu saya nak masuk tentang apa peristiwa berlaku, bagaimana suasana keluarga yang dibina oleh Nabi SAW. Sebab kita tahu Nabi adalah remaja yang berumur 25 tahun ketika mendirikan rumah tangga, dan Sayyidina Khadijah berumur 40 tahun. Sedikit kita berkongsi gambaran bagaimana Nabi membina rumah tangga. Apa yang diceritakan dalam kitab sirah yang lain, termasuk Nurul Maktum sedikit, bahawa Nabi SAW apabila mendirikan rumah tangga, Nabi dapat menjadi suami yang cukup terhebat. Ini banyak dirakamkan oleh Sayyidina Khadijah tentang kehebatan Nabi SAW. Sebab Sayyidina Khadijah melihat waktu itu, zaman itu, apabila seorang lelaki mendirikan rumah tangga, maka isterinya akan menjadi khadam yang tidak dihormati. Itu budaya suasana yang teruk zaman itu. Zaman yang mana suami akan menjadikan isteri sebagai hamba, tempat melepaskan hawa nafsu, dan kalau tak berminat dia akan lepaskan hawa nafsunya ke orang lain ataupun pelacur-pelacur yang ada terlalu banyak pada waktu itu. Dan kerja-kerja rumahnya, menjaga anaknya sebagainya dibiarkan isteri. Dan isteri, komunikasi isteri dengan suami waktu itu komunikasi yang kasar, tengkingan, herdikan, pukulan. Namun apabila Nabi memperistikan Sayyidina Khadijah, Nabi menjadi sahabat yang cukup hebat, membantu kerja Sayyidina Khadijah, sehingga kan Sayyidina Khadijah sangat beruntung kerana mendapat seorang suami yang cukup hebat. Jadi bermakna apa yang kita baca dalam sirah itu menggambarkan bahawa budaya yang dibina oleh Nabi setelah menjadi seorang suami dan juga mungkin ayah lepas itu, budaya yang sangat bercanggah dengan keadaan zaman waktu itu. Zaman waktu itu zaman menghina isteri, zaman menengking isteri, zaman menjadi isteri seperti sama haiwan. Tapi Nabi mengangkat martabat isterinya, Sayyidina Khadijah. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW apabila kahwin dengan Sayyidina Khadijah, maka Nabi pun menjadi seorang suami yang bertanggungjawab, menggunakan harta yang diberikan, diperuntuk oleh Sayyidina Khadijah, seorang yang kaya, bangsawan, hartawan, berniaga. Dan perniagaan Nabi SAW semakin hari semakin meningkat. Dan perniagaan Nabi juga berbeza. Apa yang saya nak bawa sini ialah apa yang dibuat Nabi terlalu berbeza dengan suasana waktu itu. Orang akan menimbang yang timbangan yang tidak cukup, menyukat yang sukat tali yang tidak cukup, menipu harga, menindas. Tapi Nabi SAW berniaga timbang yang cukup sempurna, bahkan lebih daripada yang sepatutnya. Maknanya Nabi membuat lain daripada yang lain. Dalam rumah tangga, Nabi lain wataknya daripada budaya zaman itu. Dalam berniaga, Nabi lain coraknya daripada zaman itu. Zaman menipu, zaman tidak cukup timbangan, zaman yang menipu harga. Tapi Nabi meletakkan ketepatan timbangan, dan juga bahkan Nabi menawarkan harga yang murah, harga yang mampu dibeli oleh orang ramai. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, zaman itu apabila peniaga-peniaga mendapat untung yang besar, mereka akan berehat seketika. Dan mereka ini akan mencari perempuan-perempuan. Sebab mereka saudagar, mereka kaya, mereka ada duit. Jadi maknanya mereka dicari oleh pemelacur, dan mereka akan tinggalkan perniagaan sebentar. Mereka akan
berseronok, berhibur dengan hiburan-hiburan yang itu perzinaan dan sebagainya, satu yang lumrah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan apabila sampai waktu istirahat, dia akan mengasingkan diri, berfikir. Dia seorang lelaki yang suka berfikir. Dia asingkan diri dan berfikir, memencilkan diri berfikir. Ini beberapa yang telah pun saya dapat kutip daripada beberapa kitab syarah yang lain, menggambarkan kelainan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dia mengendalikan seorang suami dan dia menghormati isterinya, dan maknanya dia juga membawa budaya yang lain daripada budaya lain, dan dalam bentuk perniagaan juga baginda SAW membawa bentuk perniagaan yang menguntungkan pembeli dan ada di sana sifat tolong-menolong. Itu suasana Nabi. Kemudian sebelum kita masuk pada kerutung Kaabah, kita masuk sedikit. Selepas Nabi SAW menerima rumah tangga, maka alhamdulillah Nabi digunakan zuriat. Digunakan zuriat. Kita tahu zuriat Nabi SAW yang utamanya dikurniakan dengan Abu Qasim. Itu Nabi Qasim, maka Nabi digelar Abu Qasim. Ya, Abu Qasim. Tapi dikatakan usianya tak lama, hampir usia 2 tahun, maka Allah pun mengambil anak Nabi SAW ini. Ada putera seorang lagi, ya. Tetapi juga Abdullah namanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal dengan nama At-Tahir, dipanggil At-Tahir. Meninggal kecil juga. Nabi dikenalkan dengan Zainab radhiyallahu anha dan membesar, bahkan berkahwin. Dikurniakan dengan Ruqayyah. Kalau dalam bahasa Ruqayyah, Ruqayyah ini membesar dan dia berkahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Berkahwin dengan Utbah bin Lahab, maka oleh kerana jodohnya tidak panjang, maka ia menjanda. Setelah beberapa lama menjanda, maka dipinang oleh Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia. Sehinggalah akhirnya Ruqayyah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak baginda lagi bernama Allahumma shalli ala Muhammad, Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ini juga membesar dan berkahwin dengan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi Utbah dan Utaibah, ya. Jodoh tak lama tak panjang, maka diceraikan. Selang beberapa lama, maka Sayyidina Uthman, setelah kakaknya Ruqayyah wafat, meninggal dunia, maka Sayyidina Uthman mengambil adiknya ataupun mengambil Ummi Kalsum yang telah pun diceraikan oleh Utaibah bin Abi Lahab, sehinggalah dia meninggal dunia. Dan kita lihat di sana ada lagi anak Nabi, iaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang ni saya cerita sedikit, tuan-tuan. Ketika mana Fatimah membesar, Fatimah ini dia minat seseorang. Ceritanya dia minat pada seorang remaja nama Sayyidina Ali. Tetapi adab yang dididik oleh Nabi, keluarga Nabi, membesar dengan dalam keluarga Nabi, Fatimah radhiyallahu anha sangat tersantun akhlaknya dan tinggi sifat malunya. Sehingga kan sifatnya, nalurinya yang mula memandang Sayyidina Ali itu pandang kasih, dah ada sayang. Dia tak mengadu pada ayahnya, dia tak mengadu pada ibunya, tapi dia mengadu, sering kali mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dia mungkin saya katakan di sini, saya bawa, ya Allah. Ini ungkapan yang masyhur. Setiap kali dia mengadu kepada Allah, apa dia kata? Ya Allah, simpankanlah Ali untuk aku. Ini ungkapan yang hebat. Maknanya dia perempuan yang jaga maruah, tak tergamak untuk bercerita pada ayahnya, tak tergamak untuk bercerita pada ibunya, namun dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, ya Allah, engkau simpankanlah Ali untuk aku. Masya Allah, subhanallah. Apabila Sayyidah Fatimah dipinang oleh Sayyidina Ali, Ali adalah mana keluarga Nabi juga, tuan-tuan sekalian, ataupun sepupu Nabi, anak kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah diijab kabulkan, ya, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku tidak mahu engkau menduakan Fatimah. Sama macam
Nabi SAW tak pernah menduakan Sayyidina Khadijah kecuali setelah wafatnya Sayyidina Khadijah. Saya cuba melihat tuan-tuan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, wahai Ali, aku nikahkan engkau dengan Fatimah tapi dengan satu permintaan, jangan engkau menduakan Sayyidina Fatimah. Tuan-tuan, saya cuba membaca sirah yang lain. Jadi ulama sirah mengatakan bahawa pertama sekali Nabi terlalu sayang dengan puteri yang bongsu. Terlalu sayang. Ialah manusia kan, sayang. Yang keduanya, ulama mengatakan mengapa Nabi terlalu sayang dengan puterinya Fatimah ini? Sebab pertama sekali ada dua sebab. Yang pertama, dianya dilahirkan oleh isterinya Sayyidah Khadijah waktu usia Khadijah dah terlalu tua, 54 tahun. Maknanya ketika usia yang terlalu tua itu dia mampu melahirkan pengorbanan yang besar, maka Nabi sangat sayang kepada isterinya. 54 tahun waktu usia Sayyidah Khadijah melahirkan Sayyidah Fatimah. Dan yang keduanya, kerana inilah puteri yang lahir daripada isteri yang sangat dia sayangi, yang masih ada usianya yang panjang berbanding tadi, ya, macam Asum, Ruqayyah, Zainab telah pergi. Ya, tuan. Maka itu di antara pandangan ulama lah. Ini suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh isteri yang bernama Sayyidah Khadijah. Tuan-tuan sekalian, habis cerita yang itu, kita masuk sedikit sebelum masuk pada penuh khabar ini, saya nak melihat kepada maknanya dalam bentuk dakwah. Dalam bentuk dakwah, ya. Sebab Nabi ini keluarga dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seorang manusia yang suka berfikir. Nanti kita masuk dalam bab kenabi-nabi. Jadi Nabi ini apabila dia suka beruzlah, maka rumah tangganya, urusan anak-anaknya dan segala-galanya diuruskan oleh isterinya Sayyidah Khadijah. Kalau kita baca sedikit, Sayyidah Khadijah ini sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia je dikelilingi oleh pembantu, Maisarah, Nafisah dan sebagainya lagi kan. Maka dianya orang yang dilayan oleh pembantu-pembantu. Selepas dia berkahwin dengan Nabi, Nabi mendidik Sayyidah Khadijah dengan kehidupan yang cukup sederhana. Digambarkan setelah kahwin dengan Nabi, Sayyidah Khadijah mula memakai kain-kain yang kasar. Maka dianya masak dengan sendiri, mengasuh anak, mengajar anak, mendidik anak waktu Nabi berniaga, beruzlah. Maknanya tugas seorang isteri di rumah tangga, kalau suami seorang da'i, suami seorang pendakwah, perlu dia faham sedalam-dalamnya bahawa suaminya mempunyai kerja dakwah yang cukup besar, maka dia perlu berada di rumah, berfungsi, berperanan di rumah. Kerana itu dipanggil suri rumah. Sikit saya keluar daripada tajuk. Disebut suri rumah. Suri rumah iaitu apa dia? Orang yang menguruskan rumah tangga. Dalam hukum fiqh, al-aslu seorang suri rumah kerjanya di rumah. Bagaimana urus anak? Dia. Macam mana banyak rumah tangga? Dia. Mentadbir rumah tangga? Dia. Tapi bila di sana ada peluang untuk bekerja, dia perlu meminta izin suami. Dan bila suami mengizinkan, harus hukumnya, tak ada masalah. Namun tuan-tuan, kalau sekiranya dia kembali ke rumah, maka tugas asasinya perlu dilaksanakan sebaik-baiknya, secantik-cantiknya. Dan kalau sekira memang peribadi, ini pandangan peribadi. Bila isteri bekerja, dianya bekerja untuk menampung suami. Sebab tugas asasi suami bekerja, mencari rezeki. Kalau suami sampai satu tahap, sampai satu masa dah mula bernafas, boleh bernafas, kalau seorang diri, pandangan peribadi saya, waktu itu bolehlah si suami menyarankan kepada isteri, boleh tak berhenti kerja supaya kembali balik kepada tempat asalnya. Pandangan peribadi saya. Namun itu perbincangan, perkongsian, keputusan tidak lagi bersama. Cuma saya pandangan peribadi. Itu saya peribadi saya. Sekarang ni 2-3 hari ni mula dialog dengan isteri supaya dia berhenti kerja.
Sebab kembali semula kepada tukar asasi dia. Wallahu a'lam, itu peribadi tuan-tuan ya. Sebab saya lihat tadi Rijah bekerja berfungsi begitu. Kemudian kita kembali kepada tajuk seterusnya, iaitu pembinaan Kaabah. Tuan-tuan, Kaabah ini suatu tempat yang sangat dihormati oleh orang Quraisy dan juga seluruh Islam itu, seluruh manusia itu, dan bukan hanya dihormati dan gerunnya ada. Saudagar kaya-kaya ni tuan-tuan, kita baca sirahnya, mereka ada harta yang mahal-mahal, maka dia tak berani simpan kepada sebarangan orang, kecuali dua tempat dia. Kita baca sirahnya, orang kaya-kaya hanya berani menempatkan hartanya pada dua tempat. Pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi waktu di Mekah banyak menyimpan harta orang kaya, amanah. Yang keduanya, dia simpan dalam Kaabah. Sebab simpan dalam Kaabah, tidak ada seorang pun manusia yang berani nak masuk dalam Kaabah. Jadi kita tengok macam mana berlaku bah besar, maka Kaabah beruntuh, sehingga kan tertanggalnya Hajar Aswad. Tuan-tuan, Kaabah ni kalau kita baca sejarah asalnya, Hajar Ismail tu pun di dinding sebenarnya. Hari kita tengok dalam Kaabah tu bersegi, sebelahnya yang macam ladang kuda tu Hajar Ismail. Kan? Hanya setinggi pinggang kita, tuan kan? Asalnya di dinding terus. Ya. Itu dinding, maknanya bentuknya melengkung macam tu juga. Ya, bukan persegi je, persegi betul melengkung. Ismail pun bila runtuh itu, maka berlakulah perbincangan di kalangan ketua-ketua Bani Quraisy dan juga pemimpin lain, bincang bagaimana untuk membangun semula. Sebab apa? Ada masalah bincang. Bincang sebab apa? Bincang macam mana nak guna, sebab mereka beriman, misalnya beriman saya panggil, atau kepercayaan mereka membangunkan Kaabah mesti dari sumber yang halal. Sedangkan mereka dalam kantong mereka, dalam simpan mereka tidak halal. Bermakna mereka ada perkiraan, tahu sebenarnya harta yang ada ni harta yang tak baik. Nak bina Kaabah mesti harta yang baik. Mereka bingung nak cari mana ni, kan? Ramai saudara kaya, tapi kayanya itu mereka tak berani nak bagi harta mereka. Sebab kepercayaan roti itu, kalau beri harta yang bukan, maka mereka akan dapat laknat atau musibah, bala. Semua takut nak bagi harta. Tapi simpan harta boleh, dia berani nak segahkan bina. Maka tadi Allah Subhanahu Taala di Jeddah berlayarnya seorang saudagar daripada Mesir. Dia bangsa Rom, terkandas kapal dia sedang membawa muatan yang besar untuk membina gereja di sebelah Habsyah sana. Ya. Gereja. Melalui kawasan Jeddah, maka ditiup oleh angin, maka tersangkut kapal dia, maka tak ada apa-apa lagi dah, kecuali dia dijual juga. Jual juga. Maka pergilah orang kaya yang tadi membelinya, dapatlah membelinya. Bila beli, bina apa tuan-tuan, saya baca dia kata berbincang tu, maka daripada rukun Yamani sampai Aswad, Bani lain dia kena buat. Daripada Hajar Aswad ke Bani suci lain, maka 4 penjuru tu bagi 4 kabilah buat. Ya. Bila bina, habis harta yang dibeli tadi, pun tak banyak jugalah dia bina, mungkin rosak bina. Tiba-tiba tak cukup. Maka tak cukup tu dibiarkan hinggalah hari ini, iaitu tinggallah Haji Ismail. Haji Ismail kenapa begitu rupa? Sebab tidak cukupnya alat ataupun bahan untuk dibangunkan seperti biasa. Tinggallah dia sekilas dalam kuda. Okey tuan-tuan, kita tengok setelah siap, maka berlaku pergaduhan, hampir berlaku peperangan bagaimana untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Maka sampai peringkat nak berlaku peperangan, maka muncullah seorang lelaki yang disegani, yang bernama Walid bin Mughirah. Dia kata ginilah, kamu dulu nak bina yang hebat ni, kamu boleh bersama. Tapi dah siap dah. Nak letak Hajar Aswad sikit ni pun kamu nak bergaduh dah. Tak bolehkah bincang yang baik? Kata Walid. Dia kata masing-masing kata, inilah dia kemuncak. Meletak Hajar Aswad ni kemuncak dia.
Maka masing-masing kami yang berhak, kami yang berhak, kami yang berhak, kami yang berhak. Maka kata Walid bin Mughirah macam inilah. Lebih baik jadi hakim lah. Dia kata hakim tadi, cari hakim. Hakim yang adil, yang mana boleh menjadi hakim antara kita semua ni. Siapa kata kita ni yang berhak untuk mengangkat sesuatu. Macam mana cara dia? Cara senang ya. Besok pagi siapa yang pertama masuk masjid, itulah orang dia. Siapa yang pertama masuk il haram ni, dia lah hakim kita. Boleh? Semua setuju berlaku. Maka ditakdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penyusunan Allah. Maka manusia yang pertama datang ke haram adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memang telah pun mendapat gelar Al-Amin. Dah lama dah. Tiba-tiba dia, maka langsung orang bersetuju belaka, inilah orang yang layak. Betul dia lah orangnya. Betul dia lah orangnya. Betul dia orangnya. Maka wahai Muhammad, bolehkah engkau menjadi hakim di kalangan kami ini? Masalah kami ialah sekarang ni dah bina dah Kaabah, nak letak sesuatu, kami bertelagak siapakah orang yang berlayak. Maka Nabi pun kata, baiklah, aku beri pandangan, kita hampakan kain. Maka Nabi pun ambil sesuatu, letakkan di tengah, dan dipanggillah keempat bani tadi, empat penjuru angkat. Akhirnya cerita yang kita dengar bahawa peristiwa itu dapat diatasi dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tak perlu berlaku pertumpahan darah. Di sini saya nak ambil sedikit kesimpulan tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali Al-Amin, sehingga kan maknanya bila tengok orang yang mula masuk masjid ialah Nabi, semua orang akur. Sebab dah kenal Nabi ni Al-Amin. Jadi tuan-tuan, sifat pemimpin dalam Islam ataupun ciri pemimpin, sebelum dia diberikan mandat sebagai pemimpin, watak kepimpinannya mendahului mandat itu. Ini yang perlu kita lihat. Maknanya sebelum dia angkat, diberi mandat sebagai pemimpin, orang dah kenal lah dia peribadi dia ni. Dari segi taatnya, dari segi maknanya kemanusiaannya, dari segi piatnya, dari segi sifat menolongnya, dari segi pemurahnya, orang dah kenal lah. Kalau itulah yang menonjol, yes, itulah pemimpin. Tapi kalau sekiranya kita dah bercadang untuk dimandat pada dia, terkenal dengan korupsinya, terkenal akhlaknya yang kurang baik, terkenal perangai yang tidak sempurna, bagaimana, maka ukuran yang perlu dilihat, dia belum layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memakai label Al-Amin sebelum peristiwa menjadi hakim ini lagi. Nabi telah pun memakai gelar Al-Amin sebelum Allah angkat menjadi Rasul lagi. Mana Al-Amin ni telah pun berlegar di seluruh lorong-lorong, di pintu rumah, di corok rantau, semua kena Al-Amin. Maka kemudian dia angkat dia Rasul. Itu pun cabaran Nabi terlalu besar. Ketika Nabi nak mensyiarkan dia Rasul, Nabi kata, kalau aku beritahu belakang aku ni ada pasukan berkuda menyerang kamu, apakah kamu percaya? Semua percaya, sebab yang bercakap itu Al-Amin. Tapi bila Nabi bawa risalah yang benar, aku diutuskan sebagai Rasul, maka Allah, walaupun cirinya telah pun masuk ke pintu-pintu setiap rumah di Mekah itu. Walaupun Al-Amin Nabi dah masuk dalam minda kepala semua pemimpin Mekah itu. Tapi bila dakwah, bawa dakwah, maka dia tetap dicabar, tetap berhadapan dengan cabaran. Okey tuan-tuan, kita cuma 5 minit lagi. Itu peristiwa. Tuan-tuan sekalian, kita lihat sedikit Nabi waktu itu hidup zaman pelacuran yang sangat mudah. Zaman manusia menipu selalu mudah. Zaman orang miskin ditindas. Zaman hamba yang sangat maknanya banyak. Zaman maknanya mencuri, merampas terlalu mudah. Sehingga digambarkan, kalau kita sirah, seorang lelaki lalu, suami tak ada rumah, seorang perempuan duduk dalam rumah, suami tak ada, lelaki lalu, isteri berpelawa, lelaki masuk rumah dia untuk berzina. Kita bayangkan, Masya Allah, zaman itu terlalu teruk lah. Lelaki lalu saja, perempuan tak ada suaminya, berniaga ke apa sebagainya, maka dia tahu lelaki itu masuk rumah dia.
Itulah dahsyatnya zaman itu. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan zaman itu. Nabi ini dia suka menghidupkan budaya uzlah. Kita baca sirahnya, Nabi ni beruzlah. Kadang-kadang dia pergi 10 hari, dia balik. Kadang-kadang dia pergi 20 hari, dia balik. Dan pernah Nabi pergi 1 bulan, tak balik-balik, dia balik. Sehinggalah Nabi didatang oleh Jibril alaihissalam ketika mana turunnya arahan Allah untuk mengangkat baginda sebagai Rasul. Jadi mana peristiwa uzlah tuan, bukan peristiwa Nabi seorang yang buat. Kita baca sirahnya, dia merupakan budaya masyarakat waktu itu di mana adanya peribadi-peribadi yang soleh. Mana peribadi yang cuba menghidupkan, berpegang dengan agama Nabi Ibrahim AS. Ada rupanya. Jadi mereka ni cuba mencari tempat yang sunyi-sunyi dan mereka berfikir. Termasuklah Nabi SAW, orang yang lebih hebat daripada itu. Berfikir, maka akhirnya sampailah tu masa Nabi diangkat oleh Allah melalui Jibril AS menjadi Rasul. Ya, menjadi Rasul ketika usianya 40 tahun. Saya cerita sikit tuan-tuan. Ketika Nabi SAW duduk di Gua Hira itu, ya, Gua Hira ni jauh sikit tuan-tuan. Nabi berfikir, apa yang dia fikir? Dia berfikir, dia kata, bagaimana dia untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Bagaimana dia untuk melepaskan diri pada segala kerosakan yang ada. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bayangan-bayangan. Bermakna satu ketika sebelum turunnya surah Iqra ini, sebelum angkat Rasul, Nabi pernah dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang agak ganjil, suara-suara. Akhirnya Nabi beritahu Sayyidah Khadijah, dia kata, aku beruzlah ni, aku dengar suara-suara. Aku takut sangat kalau suara itu suara makhluk halus, istilah jin. Sebab waktu itu ramai juga orang yang beruzlah, akhirnya dia mensahabat berjin. Maknanya bertarung dengan jin yang jahat. Nabi ni berhadapan dengan dua keadaan. Maknanya nak beruzlah, berfikir, di masa yang sama dia takut kalau dia dipengaruhi oleh makhluk halus yang jahat. Namun hatinya sangat rindu dan menggerak dia, tak apalah, aku nak pergi juga uzlah. Itulah kuat. Akhirnya dilantik dia menjadi Rasul. Cerita sikit tuan-tuan, turunnya Jibril AS ini, kita tahu peristiwanya, ya. Iqra ya Muhammad, kata Jibril. Nabi kata, ma ana biqari. Kan? Aku tak boleh baca. Sehingga akhirnya Nabi diajar dan Nabi akhirnya boleh membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu ditinggalkan dan Nabi cuba duduk sekejap, Nabi tak boleh. Gementar, menggigil. Maka Nabi pun bergegas keluar dengan Gua Hira dan dia turun tergesa-gesa sampailah ke bawah. Dia mengambil sikit nafas, dia agak tergesa turun dan dia pun balik ke rumah. Dan dia ceritakan berisinya Sayyidina Khadijah. Satu lagi noktah yang perlu kita ambil di sini dalam konteks dunia dakwah. Bila suami berhadapan dengan cabaran, tempat yang hendak dia mengadu ialah isteri. Oleh itu, sebagai keluarga dakwah, isteri kena tahu apa fungsi dia sebagai seorang isteri. Sayyidah Khadijah dia faham. Suaminya uzlah 10 hari balik. Dia tahu apa peran dia untuk disokong oleh suami dia. Dia jaga anak, masak untuk anak, mandikan anak, kemakan rumah. Saya baca sirah, Sayyidah Khadijah tak pernah merungut. Nabi pergi 20 hari balik, ya. Pergi sebulan balik. Dia tahu suaminya sedang mencari sesuatu, maka peranan dia sebagai isteri perlu dimainkan dengan betul dan bijak. Bila suami balik mengadu pula peristiwa yang sangat digeruni, Sayyidah Khadijah menjadi seorang isteri motivasi yang mampu menenangkan suami dia dengan satu tanggapan, dengan satu pandangan yang sangat baik. Jadi maknanya dalam keluarga dakwah, isteri perlu tahu bahawa dianya dijodohkan dengan seorang suami juga
seorang dai, maka dia perlu memandang suaminya bukan milik dia seorang. Suami milik yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kalau dia milik dia, bermakna dia telah pun menyengkang suaminya untuk berfungsi sebagai seorang dai. Jadi maknanya, bila suami mengadu, jangan pula isteri kata, itulah, di rumah pun banyak kerja. Duduk rumah ni kau tolong anak, tengok anak, kan lagi baik. Jangan pergi duduk di gua tu seorang buat apa. Tak. Khadijah, dia terlalu faham dan dia tahu fungsi dia. Apa kata dia? Dia menenangkan suaminya, mengatakan bahawasanya jangan risau. Sebaliknya, Sayyidina Khadijah berperanan lebih jauh itu lagi. Dia pergi menyusuri lorong-lorong dan dia berjumpa bapa saudaranya Waraqah bin Naufal. Kenapa? Untuk mengambil maklumat-maklumat yang boleh dikongsi oleh suaminya agar suaminya berada di atas keadaan yang tenang. Jadi ikhwah akhwat, bila katalah suami kita kadang-kadang memang letih je rumah kan, si isteri katalah maknanya balik suami ada benda yang diadu oleh suami, dan kalau isteri tak mampu nak memberikan pandangan, maka si isteri perlu mencari teman-teman, rakan-rakan yang lain untuk maklumat supaya dapat berikan saham perkongsian ilmu dengan suami. Sebab kalau kita baca satu syair, ya, Zajun huwassirat wa zaujatun zujat. Ini nasyid ni dulu masa Ustaz Basit kahwin ni, kata Ustaz ni tak ada. Waktu Ustaz Basit kahwin mesti ana menjadi tekok nasyid. Nasyid ingat lagi. Jadi Zajun huwassirat, suami adalah jembatan. Disebut jembatan maknanya tentu di kiri kanan bahaya. Wa zaujatun zujat, isteri pula cermin. Cermin ni, kalau kereta ada 3 cermin, kanan, tengah, isi. Dia perlu sangat untuk melihat. Cermin juga untuk membayangkan bahawa suami boleh bersuluh dengan isteri. Bersuluh apa? Bersuluh dalam bab segala-galanya. Zujat juga dia satu yang bersih. Yang bersih. Bila suami bersuluh, nampak kecacatan, nampak benda yang tak betul pada suaminya. Jadi maknanya si isteri perlu sifatnya bersih. Dan apabila suami berada tahap yang kurang sempurna, perlu ianya membetulkan. Suami nampak. Jadi kalau sekiranya waktu subuh tak mampu ke masjid, maka isteri kena mencerminkan suami. Kalau sekiranya suami itu dianya berjalan tidak betul, maka isteri perlu mencerminkan suami. Jadi itu syair itu yang saya bacalah. Jadi ini peranan yang dimainkan oleh Sayyidina Khadijah yang cukup cantik. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW cerita dia generasi ini, ya, Nabi hidup zaman yang mana remaja bergulungan dosa, dan pernah satu ketika Nabi minta izin untuk tinggal kambing dia untuk berpesta nak tengok. Maka sampai satu tempat tiba-tiba ada majlis perkahwinan. Kambing tak apalah, kambing ada orang jaga dah, ditinggalkan je. Maka Nabi pun singgah sebentar, asyik di situ, maka pesta pun selesai. Kali yang kedua Nabi pernah juga pergi, ya, pergi untuk melihat pesta. Sampai tengah jalan Nabi dengar satu muzik. Muzik itu Nabi tahu mana sumber dia, tapi akhirnya Nabi ditidurkan dengan bunyi alun muzik itu. Akhirnya Nabi tertidur. Jaga saya tengok selesai. Ini kalau kita lihat kepada kupasan ulama-ulama, kamu ulama-ulama yang mengupas itu tipu sirah, ya. Syekh Al-Azhari dia tengok dia kata apa? Dia kata ini dia peribadi tarbiyah rabbani. Pendidikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu Nabi kita ini bakal menjadi pemimpin. Maka bakal pemimpin ini tidak boleh ianya dikotori, dicemar oleh apa-apa. Sebab kalau dicemari oleh perkara, bila dia menonjol pemimpin, orang akan memperlekehkan dia kembali.
Contohnya Ustaz dah mesti kan. Dia mesti dulu Ustaz mufti kita, timbalan kita pun mesti kata dia mesti dulu kita dia boleh cakap Islam dah. Sudahlah dia mesti dulu aku kenal dia ni, dia kata. Dia mesti dulu je. Jadi mencemar. Tetapi kalau kita cantik, bila kita masuk ke galangan dakwah, maka tu dia dulu memang hebat tu, memang tak kenal, memang dia. Itu watak pemimpin. Itulah dia kalau boleh gambarkan Allah nak kepada Nabi, didikan Rabbani kepada Nabi, maka Nabi dijaga oleh Allah jangan tercemar dengan noda-noda, benda-benda kotoran-kotoran masyarakat, sehingga bila dia jadi Rasul besok akhirnya orang jangan cakap lawan Muhammad kau dulu pun. Masya Allah, subhanallah, inilah pendidikan dalam konteks keluarga dakwah, konteks kita keluarga Muslim. Kita perlu juga melihat kepada anak kita, pada diri kita semua. Maksudnya bagaimana rumah tangga kita, ya? Bila orang lalu di taman, dia tengok rumah ustaz, tengok rumah da'i. Kalau rumah da'i tu tayar, spare, tak tahu bila berlunggu situ, kemudian maknanya adalah bersikap buruk, yang tayarnya tak ada rangka, ya, ada yang tapi, maka itu boleh mencemarkan kehebatan dakwah yang kita bawa. Dan kalau depan rumah kita tak kemas, kalau kita tengok orang yang tu, Masya Allah, itu masalah. Kemudian kereta kita, orang tumpang kereta kita. Bila tumpang kereta dia masuk saja, Syekh, wah bersih, kita angkat jari sebab kita da'i. Tapi kalau ada stokin rumah kita sebelah lagi, tapi ke mana? Toleh belakang tengok ada pula kasut, selipar. Tengok ada susu botol anak, susu tu dah terapung dah. Yang jernih turun bawah, yang beku atas. Ikhwah, ini benda-benda yang boleh mencacatkan Islam yang nak kita bawa. Apabila kita keluar pada masyarakat, keterampilan diri kita. Anak puji kalau tengok anak itu ada 4 orang nak makan dia story dah tu. 4 orang ni saya nak tengok Masya Allah, dia pakai t-shirt. Anak pasti dia orang yang dah tak bekerja. Baju masuk ke dalam baju dalam. Kemudian anak cuba maklumat, ambil maklumat, Masya Allah, dia tentera pencen, polis pencen. Jadi disiplin polis pencen, tentera pencen itu dipakai sampai dalam pencen. Pasal apa? Dia nampak dengan kasutnya, keluar minum je. Mungkin dia pakai 4 orang, dia telefon, jom kita minum kopi, macam keluar minum. Mungkin agaknya isteri dia tak ada ke, wallahualam. Tapi maknanya dia keluar tu dengan kasut stokin. Dia tengok kasut dia stokin, pakai baju dalam t-shirt, walaupun ada suara bertongkat lah, rupanya dia berpencen. Masya Allah. Ini yang perlu kita ambil aksesori, sebab Nabi juga diajar Allah begitu rupa. Nabi cuba untuk pergi, itu tabiat Nabi, tapi Allah tidurkan. Akhir membesarkan Nabi dengan sifat yang sihat, rohani yang sihat, peribadi yang hebat, maka dianya diangkat Allah sebagai pemimpin, sampailah kita menjadikan baginda qudwah hasanah dalam segala hal. Jadi itu saja yang mahu saya kongsi bersama dengan tuan-tuan tentang sirah Nabi yang ringkas ini daripada Rahim Maktum. Minta maaf tuan-tuan, saya tak bawa kitab seperti tadi 3 tanah, tapi sebanyak saya sempat membaca ulang tadi dan ingat sikit apa itu. Kalau berlaku penambah-penambah itu, kita penambahan yang saya ada di kitab yang lain. Dan kalau ada isi yang saya tertinggal, mohon maaf, sebab itulah kelemahan saya yang tak dapat nak serap isi yang cantik. Mungkin insya-Allah tuan-tuan di rumah boleh baca, sebab bukunya buku bahasa Melayu. Di masa itu buku bahasa Arab, jadi kalau bahasanya memang seronok bahasa Arab lagi lah. Tapi mungkin ada isi-isi yang saya tertinggal, mohon maaf saya. Aku lupa lihaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.